Assalamualaikum. Morning semua. Hai, Assalamualaikum, morning. Alamak, silau lah cahaya. On the way pergi office ke tu? Ke on the way pergi beli breakfast. On the way pergi breakfast, beli breakfast. On the way bersenam ke? Busy kat dapur ke? Busy tengah bersilat kat dapur ke? Tengah berkemas di rumah ke, ya. So macam kami macam inilah rutin harian. Maksudnya pagi kita morning walk. Betul. Ada orang panggil brisk walk. Betul. Untuk apa? Keluarkan peluh sikit. Macam santai. Santai-santai. Sambil jalan-jalan, dating. Wah. Lupalah tak kenalkan nama pun. Diorang ni kadang bukan semua orang kenal kita ni. Ya, betul. Kita Asyik tengok je kan? Kita bukan retis. Reti sikit. Okey. Saya Safi'i Munir ataupun orang lebih senang panggil SM je lah. Ni adik manis ni nama dia. Okey, nama saya Rosliza Basharuddin, tapi biasa orang panggil saya Iza. Senang panggil Iza. Nak tanya apa-apa pun panggil Iza. Tak payahlah nak panggil nama panjang-panjang ke, tak payah. Okey? Senang kan? SM dengan Iza. Nak sambung jadi Smiza. Gitu. Sama je. Apa khabar awak semua? Nampak cahaya di belakang kami tu. Banyak nur. Cahaya matahari. Betul. Menerangi kita Hari cahaya. ni cahaya pun cantik, alhamdulillah. Cuaca cantik, alhamdulillah. You all senam ke tak ni pagi-pagi ni? Cuba komen sikit. Komen sikit. Yang ada sama kita ni, cuba komen sikit. Online tu kan. Biasa exercise berapa kali seminggu? Ada. Tak apa. Kita Sikit. online live santai sahaja. Kita Say lah hi sikit. Hi. Penting sikit pagi-pagi. Semangat. Pagi. Energy. Barulah datang kitanya mood bagus, emosi bagus, InsyaAllah rezeki pun senang masuk. Mencurah-curah insya-Allah. Betul. Okey, pagi ni kita nak share. Saya ingat pagi ni kita nak share tentang tips lah. Saya pun ada tulis kat atas tu. Maksudnya tips ataupun petua untuk kecantikan ataupun awet muda lah. You all semua suka kan awet muda ni kan. Muka anjal-anjal, tegang-tegang. Itu. Okay, so ada beberapa point. So kita tengok mana sempat yang kita saya sampaikan, saya share sampaikan hari ni. Letak kita sambung esok. So jangan jemu pula tengok kita orang. Okay. So korang interested ke tak nak dengar ni? Okay, tak apa, saya teruskan je ya. Okay, yang pertama kita panggil ni golden rule lah. So golden rule ni maksudnya apa yang penting sebelum kita masuk tidur, kita bersihkan muka kita dulu. Ini penting. Sebab ada yang setengah orang kadang bagi feedback, kadang terlupalah nak cuci makeup, nak bersihkan muka. Senang ceritanya malas lah. Dipendekkan ceritanya malas. Tapi nak cantik. Memang nak kena rotan. Tapi malas. Macam mana tu? Malas tu memang tak boleh buat apa lah. Kalau dah malas tu memang semua tak jadilah. Dia senang cerita macam ni. Maksudnya luaran dalam macam ni cakap, dalaman kita tu akan menentukan luaran kita. Senang kita cakap. Betul. Maksudnya kalau malas tu daripada dalaman kita kan. Dari dalaman kita maksudnya luaran kita, maksudnya penampilan kita nanti, muka kita dan sebagainya. Ya. Sebab apa penting cuci muka ni? Penting cuci muka ni ialah sebab banyak kan bahan-bahan dalam bahan makeup tu dan sebagainya. Muka kotor, berminyak bila kita keluar tu. Kekotoran melekat pada makeup dan sebagainya. Sabuk kan? Dia menutup permukaan kulit kita. Dan akan kemudian buat pori tersumbat. Betul. Sebab waktu kita tidur, kulit kita ni dia nak bernafas dengan selesa, nak berehat. Macam you all juga, dia pun nak berehat juga. Kita nak berehat, dia pun nak berehat. Jadi kalau kulit muka kita ni tersumbat dengan bahan-bahan makeup, sisa solekan, bahan kekotoran dan sebagainya, jadi memang akan merosakkan kulit lagi. Merosakkan kulit lah, menyebabkan pori-pori kita terbuka.
Tersumbat, sorry. Lepas Tersumbat. tu kita mudahlah dapat jeragat, jerawat. Macam-macam lah nanti kulit, masalah. Kulit kering sebab apa? Kalau dia tersumbat kan tak boleh bernafas dengan betul. Sebab tu kita akan dapat macam-macam masalah kulit. Okey. Tanda-tanda penuaan tu akan nampak lebih awal. Betul. Ya, macam-macam. Apa yang penting, dicuci muka dengan gunakan cleanser yang baik. Maksudnya yang non-foaming, maksudnya tidak berbuih. Bukan apa, sebab ialah banyak pandangan ada di luar sana, ada katakan bahan-bahan yang berbuih seperti SLS dan SLES, paraben dan sebagainya, semua itu tidak memudaratkan, tetapi kita ambil jalan mudah. Sebab bahan-bahan kimia ni kalau digunakan dalam jangka masa panjang memang ada kesannya ke kita. Memang kalau nak ikutkan, tiada kajian spesifik yang menyatakan seperti demikian, tapi benda kita boleh elak, kita elak. Jadi gunakan cleanser yang non-foaming, banyak ada di luar sana. Salah satunya seperti Skin. Kemudian cari yang pH memang sesuai untuk kulit muka kita. 5.5 tu dah cantik dah tu. Sebab apa? Sebab kulit kita ni, kita nak maintain pH kulit kita ni. Kalau dia sama, barulah tidak menjejaskan kita punya skin barrier lah. Kita panggil skin barrier. Dia ada acid mantle yang kita kena jaga di dalam kulit kita. Barulah acid mantle tu kulit yang orang kata apa, yang nipis. So kalau kita tak jaga, itu yang boleh kulit kita lagi nipis, cepat rosak. Bila kena UV, jeragat senang dapat. Lepas tu lagi mudah jeragat. Kalau yang dah ada, lagi cepat merebak. Siapa yang tak takut jeragat? Betul tak? Betul tak? Cuba komen. Siapa yang online ni? Siapa yang tak takut jeragat? Angkat tangan. Votinglah sikit. Okey, tips seterusnya. Okey, sebelum tadi dah cuci muka, jangan lupa apply serum. Contohnya lah, sebab serum ni memang yang latest, kita panggil apa, latest formulation, latest teknologi yang sangat membantu sebab dia molekul dia sangat halus, dan dia mudah meresap ke lapisan dalam kulit kita. Dia untuk merawat. Jadi waktu kita tidur, dia akan merawat. Nanti saya ceritakan yang next point tu, apa merawat tu. Okay, so ingat ya, golden rule yang pertama, bersihkan muka kita sebelum kita masuk tidur. Itu penting. Kemudian yang kedua, beauty sleep kita panggil. Beauty sleep. So beauty sleep ni maksudnya kita ni perlu rehat, ya, sistem badan kita perlu rehat. Jadi tidurlah secukupnya antara 6 ke 7 jam setiap hari. 6 ke 7 jam setiap hari. Sebab bila kita letih, kulit kita pun akan merasa letih sebab dia tak cukup proses. Nanti saya cerita apa proses dia. Kulit kita pun tak dapat cukup rehat. Kemudian dia pun nampak lebih, dia nampak kusam, nampak tak bermaya dan sebagainya. Kemudian tu yang tidur 6 ke 7 jam. Dan kami pun dah bertanya tentang doktor perubatan. So dia katakan waktu pemulihan sel-sel kulit dalam badan ni berlaku secara optimumnya pada pukul antara jam 10 malam hingga 2 pagi. Okey, ingat 10 malam hingga 2 pagi, iaitu waktu pemulihan sel-sel kulit kita dalam badan kita. Rehat yang betul. Masa itulah dia berlaku, waktu yang paling optimum. Betul. Jadi itu penting, kita kena tidur dalam waktu tu, sepatutnya kita tidur. Tapi ada yang kita kadang tidur lewat dan sebagainya. Sebab itu yang macam-macam lah, jadi terjejas lah sebab sel pemulihan tu tidak berlaku dengan secara optimum. Tu yang pentingnya. Sebab tu yang tadi yang point nombor 1, selepas cuci muka apply serum. Sebab waktu itulah bila waktu pemulihan sel itulah kita serum tu akan membantu betul-betul menghasilkan sel kulit yang lebih baru, lebih anjal, lebih muda, atasi masalah-masalah kerosakan sel-sel kulit dan sebagainya. Okey? So tu dah 2 point. Yang pertama, golden rule, bersihkan muka sebelum tidur. Yang kedua, apa tadi? Beauty sleep. Beauty sleep. Dia ginilah, live sambil berjalan ginilah. Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga,
berkenaan dengan tidur juga, sarung bantal. kena Ini rajin. simple. Benda ni kadang simple, tapi kita kadang terlepas pandang. Apa yang maksudnya sarung bantal? Bila kita tidur 6 ke 7 jam, muka kita ni melekat pada sarung bantal tu lama. Kiri kanan kan. Elio basi Jadi semua ada. bantal ni antara tempat banyak bakteria. Yalah, air liur basi macam Iza cakap tadi kan. Banyak terkumpul bakteria. Jadi bila kita tidur dalam 6 ke 7 jam, lama tu kulit kita melekat kepada bantal, maka dia akan meresap masuk ke dalam kulit kita jugalah. Ini yang akan menjadikan mulut kita bermasalah dan sebagainya. Macam-macam lah, akan dapat apa, kulit gatal lah, Ah. kulit tersumbat lah, macam-macam. So kena Habuk kan? betul, hama, kita panggil hama, habuk, kuman bakteria dan sebagainya. yang kita tak nampak kan? Yes. Jadi penting untuk kita sentiasa ataupun rajin bertukar. Sarung bantal kita tukar, bedsheet pun kita tukar dan sebagainya. Kebersihan tu penting. Okey. Tu point yang ada lagi pasal kebersihan. Tip nombor 3. Itu nombor 3. Dan tip yang keempat berkenaan dengan kebersihan juga. Apa yang kita cakap tentang kebersihan? Maksudnya telefon. Telefon yang kita guna hari-hari. Hari-hari kita guna telefon. Telefon ni pun banyak jugalah melekat kat batangan dekat muka kita. Ataupun dekat tangan kita kan. Guna Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Lepas tu kita sentuh muka kita. Jadi banyak bakteria. Apa lagi yang pada yang suka bawa handphone masuk dalam toilet. Itu Kan? penyakit. Itu lagilah merisaukan. Bahaya kan? Itu memang pot bakteria. Betul. Mana you all bawa apa handphone masuk ke situ, pegang telefon dan sebagainya. Kemudian telefon tu pula melekat kat muka. So kat situlah bakteria tu pergi ke muka dan sebagainya. Tu penting. Benda basic je. Tapi kadang kita terlupa. Sebab tu pagi ni kita recharge balik macam mana kita nak ingatkan balik petua-petua ni. Gunakan bacterial wipes. Senang je, ada je kat farmasi tu, bersihkan Ataupun tisu basah. tisu basah yang ada apa untuk anti kuman tu kan? antibakterial lah, bacterial wipes. Ya. Pun bersihkan telefon tu. Rajin-rajin wipe. So depan nombor apa dah? Yang keempat tadi. Okey, sekarang yang last hari ni kita share yang kelima. Yang kelima, okey, kita dah tidur sebelum tidur, cuci Kita dah muka. cerita sebelum tidur. Dah cerita. Kemudian apa tadi? Tidur yang cukup. Kemudian Cahaya panas ni. tukar sarung bantal. Betul. Kemudian cuci phone kita. Dan yang kelima lah, kita bagi 5. Paling penting. Esok kita sambung lagi 5 insyaAllah. Yang kelima ni penting. Kita dah tidur. Dah cukup tidur 6 ke 7 jam. Muka pun dah start repair dan sebagainya. Bangun pagi, sebelum kita gosok gigi tu, of course lah, macam kita orang Muslim ni, maksudnya kita berdoa sebab kita diberikan lagi dipanjangkan lagi usia. Kesihatan yang baik. Diberikan kesihatan yang baik dan sebagainya. Baca doa bangun tidur. Kemudian sebelum kita gosok gigi tu, minum air dulu. Minum air dulu. Tu yang penting. Betul. Minum air dulu. Pentingnya minum air sebelum kita gosok gigi. Yang kita nak solat tu kan, nak ambil wuduk sebagainya. Sebelum kita gosok gigi tu bangun je, lepas berdoa, terus minum air. Minum air ni ikut kesesuaian lah. Kalau you search dan sebagainya, ada yang kata 4 gelas dan sebagainya. Ikut kesesuaian lah. Bagi saya mudah ikut kesesuaian. Sebab apa? Sebab yang kita je yang tahu tentang diri kita. Betul. Gitu. Maksudnya penting. Sebab Kita minum, je yang tahu berat badan kita berapa. So berapa banyak kita perlu minum sehari. okey. Sebab minum air waktu pagi ni sebelum kita gosok gigi ni pun adalah salah satu sunnah. Jadi Betul. apa perkara yang sunnah ni memang banyak kebaikannya. Betul. So kita tak perlu nak ragu-ragu. Yang penting kita amalkan je. Betul. Gitu. Banyak sangat. Memang banyak. Memang Paling simple minum air masa yang sebelum gosok gigi tu memang paling simple untuk awet muda. Itu paling best. Okey? air liur kita ni ada enzim, adalah betul. something membantu penghadaman. Betul. Banyak Membantu pembuangan, lepas tu nak mencantikkan. Sebab kita baru bangun pagi, macam kita baru nak panaskan enjin, jadi kita bagikan je. Kita panaskan dia dulu, barulah kita bergerak dan buat aktiviti harian kita. Okey? Okey. So saya ulang. Maksudnya yang pertama, tip yang kita dah share hari ni,
Golden rule, bersihkan muka sebelum tidur. Bersihkan muka dulu. Yang kedua, beauty sleep. Maksudnya kita tidur secukupnya 6 ke 7 jam Betul. sehari. Betul. Kemudian rajin tukar sarung bantal. Okey, kemudian rajin bersihkan telefon dengan bacterial wipes. Dan yang kelima, minum air selepas kita bangun tidur, sebelum kita gosok gigi dan solat dan sebagainya. Itu 5 tip yang kami share untuk pagi hari ni. Simple yang you all boleh praktikkan. You all dah tahu dah sebenarnya. Cuma kadang terlupa. Jadi kami nak apa yang saya cakap tadi, kita recharge balik. Betul. Terrecharge balik, kita mulakan. Dia tak ada istilah lambat ke cepat ke sebagainya. Ni dah tahu. Yang penting buat. Dah tahu terus amalkan. Barulah dapat orang kata apa, skin yang sihat, Yeah. anjat, awet muda. Orang kata apa, skin yang glowing insya-Allah. Yang penting, apa yang paling penting bagi kami, sihat. Bila sihat, orang kata apa, semua kulit cantik, kulit toing, semua boleh insya-Allah. Okey. So itu saja saya rasa. So harap perkongsian kita pada pagi ni berikan manfaat kepada anda semua lah, kepada korang semua. So jangan lupa esok kita live lagi, tersambung lagi poin yang ke-6 dan yang 10. Okey? Okey. Okey. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.